So yang saya hormati Tuan Imam, AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan. So hari ini seperti yang kita janjikan bulan lepas saya bagi ceramah berkaitan dengan rokok dan juga vape. Sebab malam ni saya nak pendekkan sikit lah. Sebab kalau panjang-panjang pun dia informasi masuk tu tak berapa sangat kan. Jadi kita pendek-pendekkan sikit. So malam ni kita sebut pasal rokok je lah. So dalam ceramah hari ini kita akan tengok rokok dan juga masyarakat kita lah. Berapa ramai dalam kalangan masyarakat kita ni yang daripada kajian yang dibuat oleh KKM, berapa ramai yang merokok lah. Kemudian kita tengok bahaya merokok, walaupun memang dalam iklan dan sebagainya tu memang tuan-tuan dah ada exposure lah. Jadi untuk dalam malam ni kita ulang balik lah, kita refresh balik. Kemudian tips untuk berhenti merokok, faedah berhenti merokok kepada kesihatan, dan dalam kes kalau tidak berhenti merokok, at least kita nak cuba kurangkan bahaya merokok itulah kepada diri sendiri dan kepada orang lain lah. Kemudian tindakan perundangan lah. Jadi berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh KKM, yang ni kita setiap beberapa tahun sekali ni KKM akan ada buat kajian tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2019 NHMS. So 2019 ni dia punya latest, maknanya sebelum Covid tu dia buat kajian. Pada tahun-tahun sebelum tu 2011 dah buat, 2015 pun dah buat lah. Jadi daripada kajian yang dibuat tu, trend merokok di Malaysia sebenarnya kalau kita tengok memang berkurangan lah. Kalau daripada 2011 tu cuma 23.1%, turun kepada 22.8%, kemudian 2019 tu turun kepada 21.3% lah. Jadi faktor turun ni mungkin banyak lah. Satu mungkin sebab harga rokok jadi makin mahal, dan satu lagi mungkin tindakan perundangan dah makin ketat dan sebagainya lah. Jadi dia punya reason tu banyak. Ataupun rokok tu dia dah sekarang ni dia dah ada alternatif baru. Orang dah tak isap rokok tapi orang isap vape. Jadi merokok tu kurang lah. Sebab dia ada dua, satu rokok, satu lagi vape. Actually kalau dalam perundangan kita pun yang rokok dengan vape tu dia berbeza sikit. Even kalau dia punya puak kuasa dia pun berbeza. Kalau merokok ni dia bawa inspektorat, kalau vape ni dia punya nikotin apa semua tu itu bawa akta racun. Itu bawah farmasi. Jadi dia punya badan yang nak kuasa undang-undang pun berbeza dengan KKM lah. So berdasarkan kepada kajian 2019 tu kita KKM mendapati untuk rakyat kita Malaysia ni 4.8 juta yang berumur lebih daripada 15 tahun didapati merokok lah. So kalau kita tengok balik perokok ni macam biasa lah, perokok lelaki ni dia punya kadaran dia tu, dia punya insiden dia tu lebih 30 kali lebih tinggi daripada perempuan lah. Kalau lelaki 40.5%, perempuan cuma 1.2% isap rokok. Jadi memang ada beza lah. Dan daripada kajian tu juga dia dapati rokok kalau nak dibandingkan kawasan bandar dan juga di kawasan kampung apa semua, di kawasan kampung, rural area lebih tinggi lagi lah daripada kawasan bandar. Rural area 25.4% dengan kalau urban area tu cuma 20.1% lah. Jadi faktor dia mungkin banyak lah. Mungkin sebab kadang-kadang bila buat kajian ni dia berdasarkan kepada kejujuran. So kalau dia jawab tu betul lah. Kadang-kadang ada tak jawab dan sebagainya lah. Jadi yang ni pun memang kena buat kajian lah, yang lebih mendalam lah. Kenapa di kawasan bandar kurang daripada kawasan kampung lah. Sebab kalau kita tengok mitos dia kan, merokok ni salah satu daripada sebab merokok ni disebabkan kerana stres kan. Jadi sepatutnya orang bandar lah lagi kuat stres, mungkin hisap rokok dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam tu memang kena buat kajian dulu lah. Kenapa benda ni jadilah. Kemudian kalau kita tengok prevalence perokok ni, maknanya kelaziman bila kita buat kajian. Jadi kita di Malaysia ni, di Sabah Sarawak, di Semenanjung, Tanah Melayu ni, jadi negeri yang paling tertinggi sekali perokok dia adalah di Kedah lah, 27.6%. The highest, dia punya prevalence lah. Diikuti dengan Sabah 25.3%, Terengganu 23.9% lah. Cuma bila kajian tu dia dapati yang paling terendah sekali di wilayah Persekutuan Putrajaya, iaitu 12.2% saja.
Tapi kajian yang sama juga mendapati untuk yang penghisap vape ni, dia punya kelaziman ataupun dia punya prevalence dia di Putrajaya paling tinggi sekali, 8.2%. Jadi maknanya nak kata kalau rokok walaupun dia punya kadar dia turun, tapi sebab dia ada alternatif lain. Vape Putrajaya 8.2%. Cuma Terengganu dengan Sabah lah, perokok dengan dia punya vape dia tu tinggi lah. Kalau Terengganu 7.3%, Sabah 6.9%. Jadi kita Selangor tu duduk tengah-tengah lah. Tak duduk tinggi, tak duduk rendah lah. Jadi rokok 21%, rokok elektronik ataupun vape ni 5%. Kemudiannya dalam kajian tu dia tengok kepada asap. Sebab dia perokok ni dia ada dua, satu perokok aktif, satu lagi perokok pasif. Kalau perokok aktif ni orang yang isap rokok. Kalau perokok pasif ni orang yang duduk keliling dia tu, yang bila dia hembus asap dia tu, dia orang yang keliling dia isap rokok tu. Jadi lokasi mana yang terdedah yang paling tinggi sekali adalah di rumah, 31%. Jadi actually kalau kita tengok balik, kita tengok diri kita sendiri ataupun mungkin kita tengok dalam family kita, mungkin ibu bapa, mungkin ayah kita dah isap rokok. Jadi yang sebenarnya bila dia isap rokok tu yang terdedah adalah isteri dan juga anak dia di rumah, 31%. Di tempat kerja 27%. Jadi biasanya kalau tempat kerja ni, sebab sekarang ni nanti saya tunjuk dalam perundangan nanti, dia sebenarnya di tempat-tempat especially di bangunan-bangunan kerajaan, bangunan ada penyaman udara aircon, memang tidak dibenarkan merokok lah. Even dalam kawasan masjid pun memang tidak dibenarkan merokok. Jadi biasanya tempat kerja ni biasanya dia ada pot dia tu lah kan, sama ada di dalam bilik air ataupun biasa kalau tempat kerja saya walaupun tak boleh isap rokok, biasa pot dia kat tangga lah. Kan kita turun tangga tu yang bau apa semua lah dengan putus rokok dan sebagainya lah. Jadi 27% orang memang mengisap rokok pasif lah. 9% penyaman perokok pasif dia dapat asap tu daripada restoran, makanan yang ada penyaman udara. Jadi penyaman udara mana-mana tempat makan memang tidak dibenarkan lah. Jadi bahaya merokok. So kita tengok dia merokok ni memang one of the kajian, salah satu dari kajian yang memang mereka buat secara mendalam lah. Jadi kalau kita tengok sini boleh nampak bahan-bahan kimia yang tersembunyi dalam asap rokok lah. Kita memang terdapat ribuan bahan-bahan kimia yang berbahaya lah. Dan salah satu daripada yang banyak tu adalah ni lah, contohnya macam turpentin, bahan yang digunakan sebagai pencair cat, dalam rokok ada. Kemudian metoprin, racun serangga pun ada dalam rokok. Kemudian ada benzopyrin, tar, maknanya yang jalan tar apa semua tu pun ada dalam rokok. Kemudian produk kecantikan, kalau perempuan pakai kat muka tapi kita lelaki 30 kali ganda tu, dia jadikan isap rokok lah. Kemudian nikotin pun digunakan sebagai racun serangga. Lepas tu butin, cair dalam pemetik api tu. Kemudian aseton, pencair cat sama macam turpentin kat atas tu. Dan kemudian satu lagi kadmium. Kadmium ni bahan kimia yang didapati di dalam bateri tu lah. Jadi dalam rokok pun ada juga. Kemudian amonia, pencuci tandas, ada juga dalam rokok. Kemudian logam toksik seperti lead. Lead ni dia macam kalau transfer dalam bahasa Melayu dia jadi apa? Macam plumber kan? Jadi lead pun ada juga dalam rokok ni. Kemudian minyak merah, benzin, dan satu lagi adalah formaldehyde. Jadi formaldehyde ini adalah satu bahan kimia yang kalau di dalam makmal tu dia digunakan sebagai bahan untuk mengawet bangkai-bangkai. Even masa saya dulu kat sekolah perubatan dulu kat UIA dulu, formaldehyde ni kita simpan untuk kalau mayat yang kita nak bedah tu, kita rendam mayat tu dalam formaldehyde. Jadi bau dia apa semua memang tak enak lah. Tapi bahan tu ada dalam rokok. Jadi ini bahan-bahan yang didapati lah dalam rokok. Cuma itulah yang orang isap rokok dia kita cakap macam ni pun mungkin dia tak ni lah kan. Cuma kalau yang masih lagi belum merokok apa semua tu, sebelum kalau terfikir nak isap rokok tu, fikir sebab memang dalam batang rokok tu ada bahan-bahan kimia yang berbahaya ni. Kemudian efek ataupun kesan dia pada tubuh seseorang perokok lah. Jadi dia punya efek dia ada banyak.
Boleh kata semua organ-organ dalam badan kita ni disebabkan kerana merokok, sama ada merokok kronik ataupun perokok tega ni, dia boleh menyebabkan kerosakan pada organ dia lah. Kalau macam contohnya seperti keguguran rambut. Benda tu memang memang dari segi faktor umur semua memang akan gugur rambut lah. Tapi kalau dah faktor umur tambah lagi dengan merokok, lagi cepat lah rambut tu hilang. Tapi jangan pula kata tiba-tiba nanti orang botak apa semua kata hisap rokok kan. Tak ada. Sebab rambut hilang ni pun juga boleh disebabkan kerana genetik. Cumanya kalau dia dah ada genetik, dia dah umur meningkat, hisap rokok lagi, lagi cepat lah. Kemudian dia menyebabkan kanser lah. Jadi kalau kanser kat sini, kalau kita tengok gambar ni memang banyak kanser. Kanser hidung, kanser lidah, kanser paru-paru, kanser payudara, kanser ginjal, kanser pankreas, apa lagi? Kanser kulit. Lepas tu apa lagi? Kanser uterus. Uterus ni dia, kalau bahasa Melayu dia rahim lah untuk dalam wanita. Kanser uterus, kalau kita tengok tadi memang logik lah kan. Dalam rokok tu dia ada terpuntin, dia ada plumbum, dia ada ini semua bahan-bahan yang karsinogenik. Cumanya kalau merokok ni dia first yang boleh menyebabkan kerosakan adalah paru-paru lah. Sebab paru-paru kita tu yang perokok tu yang secara direct dia bahan kimia dia tu blending kat dia punya sel kat paru-paru tu. Jadi bila dah ada bahan-bahan yang karsinogenik ataupun bahan-bahan yang menyebabkan kanser ni, jadi dia merosakkan paru-paru. Jadi bila paru-paru rosak, macam-macam terjadilah. Dia boleh menyebabkan menyebabkan asma, dia boleh menyebabkan infection, jangkitan, dan kemudian dia boleh menyebabkan sel dalam paru-paru tu menjadi parah lah. Kemudian dia juga boleh menyebabkan kulit berkedut lah. Kulit berkedut, kemudian boleh menyebabkan sakit jantung lah. Jadi sakit jantung ni dia mungkin ada setengah tertanya-tanya kan, apa kena mengena asap dengan sakit jantung ni kan. Jadi actually kalau dia punya punca kenapa boleh sakit jantung kerana merokok ni adalah kerana rokok ni dia menyebabkan kerosakan kepada sel-sel darah merah. Jadi bila sel-sel darah merah ni rosak, sel darah merah tu sendiri dia penting sebagai pengangkut makanan, pengangkut nutrien dengan juga oksigen. Daripada paru-paru pergi ke jantung, jantung pergi ke anggota badan yang lain lah. Jadi bila banyak sel-sel darah merah yang rosak ni, jadi badan akan menghantar signal kepada paru-paru, kepada jantung lah untuk menghantar lebih banyak lagi darah. Jadi bila jantung terpaksa bekerja kuat, jadi itu boleh menyebabkan serangan jantung lah. Sebab jantung bekerja kuat. Kalau bahasa mudahnya macam tu. Kemudian untuk lelaki, yang ni lah, ia menyebabkan erectile dysfunction ataupun menyebabkan mati pucuk lah. Jadi mati pucuk ni dia ada banyak punca lah. Satu mungkin disebabkan kerana kemalangan menyebabkan kecederaan kepada saraf. Tapi itu kemalangan lah. Kemudian mati pucuk ni juga seperti yang kita tengok dalam lecture-lecture kita, dalam perbincangan kita sebelum ni, disebabkan oleh kerana penyakit seperti hypertension, kecil manis. Jadi rokok tu sendiri juga boleh menyebabkan mati pucuk lah. Jadi untuk yang perokok ni dia memang kalau dari segi faktor umur tu memang bila makin lelaki bila makin meningkat, memang dia punya function banyak yang turun lah, termasuk dengan kita punya keris senjata tu. Tapi untuk perokok tu dia punya kehilangan keupayaan dia tu lebih cepat lah. Maknanya mungkin kalau yang normal 50-60 masih lagi boleh terhunus kan. Tapi kalau yang perokok tu mungkin 40 dah tak tahan lah. Jadi banyak dia merokok ni. Kalau especially kalau kita nak cerita pasal mati pucuk ni, dia ada sebab-sebab dia boleh menyebabkan masalah-masalah sosial. Contohnya macam di rumah, isteri ada tetapi suami tidak dapat memberikan tuntutan batin. Jadi boleh menyebabkan ni lah rumah tangga dan sebagainya. Itu tak kira lagi tu rokok. Kalau kita kira balik kan, gaji tak banyak tapi sebahagian daripada gaji habis untuk rokok kan. Padahalnya boleh gunakan gaji itu untuk benda-benda lain. Pun boleh menyebabkan ni lah sosial lah. Masalah sosial. Daripada masalah kesihatan boleh membawa kepada masalah sosial. Jadi spesifik untuk wanita dan rokok ni, dia ada detail sikit.
Sebab kita tengok tadi kan wanita pun ada 1.2% kan. Kalau kita tengok dalam pattern kita, kalau dalam kajian NHMS 2019 tu dia tengok memang lelaki turun, perempuan pun turun lah. Tetapi ada wanita yang memang merokok lah. Jadi untuk wanita ni dia boleh menyebabkan kesan-kesan yang tidak dikendaki lah, atau kesan-kesan yang tak, yang teruk lah. Contohnya macam kulit berkedut lah kan. Jadi wanita yang merokok kelihatan lebih tua, kan. Jadi umur baru 40 tapi bila tengok lebih tua daripada umur 40 lah. Jadi rokok ni memang bukan awet muda lah. Jadi satu lagi dia menyebabkan nafas berbau lah. Merokok membuatkan nafas berbau, bibir gelap dan juga jangkitan gusi. Jadi macam tadi seperti lelaki, dia juga boleh menyebabkan kanser mulut dan tekak lah. Sebab kerosakan oleh karsinogenik bahan-bahan kimia itu tadi. Tetapi khusus untuk wanita kalau dibandingkan lelaki adalah fungsi dia lah kesan terhadap kehamilan. Jadi asap rokok ni dia boleh membawa risiko kalau wanita itu mengandung, ataupun mungkin wanita lain yang menjadi perokok pasif. Kan, kalau dia terdedah lebih tinggi pada asap rokok tu, dia boleh menyebabkan keguguran lah, miscarriage, dan juga dia boleh menyebabkan risiko bayi mati dalam kandungan lah. Bayi mati dalam kandungan, kemudian risiko melahirkan bayi pramatang. Biasanya umur 40 minggu pregnancy kan, barulah kita barulah boleh beranak dan sebagainya. Tapi kalau pramatang ni dia biasanya terjadi antara selepas 18 minggu hingga 20 minggu lah, itu depends pada ni. Lebih daripada biasanya terjadi dalam 20 minggu ataupun 24 minggu macam tu lah. Itu pramatang. Kemudian bayi yang bakal dilahirkan mempunyai risiko komplikasi kesihatan. Jadi bayi itu sendiri mungkin dia ada sakit jantung dan sebagainya lah. Juga paru-paru masalah. Kemudian bayi mempunyai kecacatan kekal seperti bentuk kaki yang berbeza, ataupun dalam kes teruk tidak mempunyai otak yang sempurna lah. Jadi ini antara faktor-faktor. Jadi maknanya bila merokok tu dia bukan saja memberi kesan kepada ibu tu, tetapi pada masa yang sama dia memberi kesan kepada anak dia tu. So tips untuk berhenti merokok lah. Pertama, kalau nak berhenti merokok ni, dia kena ada motivasi lah. Kenapa nak berhenti merokok kan? Tapi saya percaya dalam masjid ni tengok semua muka skema mungkin tak isap rokok lah kan. Tapi mungkin sahabat andai kita ataupun sanak saudara kita yang merokok kan. Jadi tips ni boleh kita share kan. So motivasi yang untuk berhenti merokok ni, pertama tu kalau tiap-tiap tahun tu dia akan ada azam baru kan. Jadi boleh tiap-tiap tahun, mungkin pada 31 Disember, kalau 31 Disember 2023 ni kan, mungkin boleh tanam azam pada tahun 1 hari bulan 1 2024 nanti, saya akan berhenti mengisap rokok. Dia azam tu memang kena ada. Kemudian satu lagi, bila azam tu dia bila berazam tu dia kena share dengan orang sekeliling dia, especially kalau seorang suami yang isap rokok, bila dia berazam untuk berhenti isap rokok, dia kena bagi tahu pada isteri dia tu, supaya isteri dia tu boleh memberi sokongan moral. Cuma jangan pula nanti bila suami merokok kan kata nak isap rokok, alah tahun lepas pun azam macam tu juga. Jadi tak boleh lah. Kena bagi kata-kata semangat. So sebab sekarang ni pun kalau kita tengok memang saban tahun setiap kali datang belanjawan, cukai rokok pun memang akan meningkat. Jadi rokok makin mahal. Kalau dulu masa saya kecil dulu, saya ingat lagi saya beli rokok untuk ayah saya arwah, rokok Rossmann 100, harga RM2.50 je. Itu tahun bila tu? Tahun 1995, 1990 macam tu lah. RM2.50 je harga rokok Rossmann 100 tu. Sekarang ni berapa? RM15 dah. Jadi rokok makin lama makin mahal. Mungkin rokok daun murah lah kan, banyak bandel tu, tapi tembakau lah pula kan. Tembakau jadi mahal lah kan. Kemudian satu lagi, anak selalu sakit lah. Kalau kita tengok tadi kajian kan, 31% orang yang terdedah kepada asap rokok tu, 31% adalah di rumah. Jadi boleh menyebabkan anak sakit lah. Jadi anak tu yang isap rokok ayah, tapi anak yang dapat asma dan sebagainya. Jadi ini boleh dijadikan motivasi lah. Kemudian untuk yang bujang lah kan, ataupun yang dah kahwin pun kan, simpan duit untuk kahwin lah. Jadi sebab kalau kita tengok kan, nanti saya tunjuk duit yang boleh dijimatkan kalau berhenti isap rokok ni.
itu juga boleh dijadikan motivasi lah. Kemudian tak cukup duit nak bayar bil, kemudian ikhlas sebelum kahwin lah. Ini kalau mana-mana yang sedang bercinta apa semua tu kan, mungkin dia boleh ni lah, sebelum kahwin dia berikhlas dan sebagainya lah kan. Tak apa, apa-apa saja sebab, apa-apa saja motivasi boleh digunakan untuk berhenti merokok. Jadi ini adalah gambaran lah. Kalau perokok tu dia dapat buang dia punya attitude ataupun dia punya perangai merokok tu, kita anggapkan harga sekotak rokok 20 batang ni RM15. Jadi kalau sehari tu dia tak hisap, jadi dia dengan duitnya dia boleh beli rokok tu, dia boleh beli set nasi berlauk dan juga air minuman. Kan sekarang ni kan banyak orang duk kata harga mahal dan sebagainya kan. Jadi salah satu daripada kalau nak cut cost tu, rokok lah. Rokok kena cut cost dulu. Kemudian baru boleh ni lah, beli makan dan minuman lah. Kalau seminggu dia tak hisap rokok, dia boleh bayar mungkin bil telefon dia lah. Kan bil telefon sekarang kalau pasca bayar dalam 100, 150 dan sebagainya tu kan. Jadi boleh dia bayar dia punya bil telefon, ataupun kalau yang 100, kalau bil api mahal lagi lah kan. Tapi boleh, kalau dia berhenti hisap rokok tu boleh lah. Ni apa orang kata, dia gunakan duit tu untuk bayar bil lah. Jadi kalau sebulan dia tak hisap rokok, dia jimat 450. Maknanya yang ni dia boleh bayar komitmen sebulan hutang kereta. Jadi kalau kereta 450 ni mungkin kereta Myvi ataupun kereta Kelisa lah, dululah. Kan. Jadi boleh bayang dengan hisap rokok sebulan tu dia boleh beli, sebenarnya dia boleh bayar duit kereta secara bulanan. Kalau setahun dia tak hisap rokok ataupun setahun dia berjaya berhenti hisap rokok, provided dia simpan duit lah, bersamaan dengan 5,475, dia dah boleh pergi umrah dah, dengan package yang minimum lah. Kemudian kalau dalam masa 5 tahun dia tak boleh, dia berhenti hisap rokok dan dia kumpul dengan duit tu, jadi duit yang terkumpul tu dia boleh kumpul 27,375 dalam masa 5 tahun. Dia dah boleh beli motor apa? 700cc. Jadi motor 700cc tu motor apa? Kalau kita tengok dalam pasaran yang ada sekarang, motor Vulcan, kan? 750 dia boleh beli 27,000. Dalam masa 10 tahun tu dia boleh kumpulkan 54,750, dia boleh beli kereta SUV satu. Kan? X50 ataupun X70 kan. Boleh beli. Jadi itulah, kalau dia yang ini boleh dijadikan motivasi lah, maknanya daripada dia duduk beli hisap rokok habis macam tu je, baiklah dia berhenti hisap rokok, kumpulkan duit tu, macam-macam dia boleh buat. So tips untuk hisap rokok ni, pertamanya kalau mana-mana kita boleh bagi tahu kalau diri kita perokok, kita boleh bagi tahu diri kita, ataupun kalau kita ada sahabat andai, ada sanak saudara yang merokok, kita boleh cakap. Maknanya kalau dia ada urgency ataupun dia ada ketagihan dia tu datang kan, dia boleh melengah-lengahkan diri dia sendirilah. Sama ada okeylah tak apalah, tunggu 5 minit lagi, ataupun Allah kata sebentar dan sebagainya lah kan. Dia pujuk diri dia tu. Jangan layan sangat ketagihan tu. Dan kalau ketagihan tu terlalu teruk sangat, mungkin dia boleh inilah, dia boleh minum air. Cuma bila minum air tu elakkan minuman berkafein ataupun elakkan minuman manis lah. Kan jadi benda lain pula, jadi diabetes pula kan. Jadi minum air masak untuk nak melengah-lengahkan ketagihan tu. Dan dia juga boleh menarik nafas panjang lah. Tarik nafas panjang 3 kali secara perlahan-lahan macam tu. Yang ini semua dia boleh memberikan kelengahan, ataupun dia boleh mengurangkan dia punya ketagihan tu. Kemudian satu lagi, bila satu dah ketagih lah. Kemudian satu lagi, kalau kita masih lagi pemikiran tu masih lagi melayan rokok kan, jadi dia kena sibukkan diri dia dengan benda-benda lain lah. Jadi kalau kita mungkin kita bukan mungkin lah, kalau kita orang Islam ni kita ada alternatif lah. Jadi kalau kita datang ketagihan ataupun datang urgensi nak isap rokok, mungkin kita boleh berzikir, kan, berzikir, kita boleh solat dan sebagainya lah. Semata-mata kita boleh sibukkan diri kita boleh alihkan pemikiran kita daripada isap rokok. Kemudian satu lagi adalah mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah ataupun buah-buahan. Kan? Jadi sebab dia yang ni saya tak cover dalam saya punya slide ni, dia dalam one of the kita punya treatment tu, kita ada panggil nicotine inhaler. Maknanya dia ada something macam inhaler tu, dia ada nikotin dalam tu lah.
Berbeza sikit dengan nikotin, iaitu nikotin rawatan tu dia pure nikotin lah. Beza dengan nikotin dalam rokok tu memang racun lah. Jadi kadang-kadang ada setengah orang tu bila dia dah terlalu kuat sangat isap rokok tu, jadi kadang-kadang tangan dia tu mesti dia terketar-ketar macam mana pun, mesti dia nak kepit juga dua jari dia tu. Kemudian mesti bibir dia pun nak juga mengepit. Kan dia ada orang macam tu. Jadi bila dia ada physical needs macam perlu melibatkan fizikal tu, salah satu cara yang paling terbaik adalah kunyah ajalah. Kunyah gula-gula ataupun makan buah-buahan. Kemudian membasuh tangan selalu. Yang ini mungkin boleh membantu ni lah. Bila membasuh tangan selalu, mandi dengan kerap. Yang ni pun memang kalau kita tengok memang one of the bila dengan air ni dia boleh menyejukkan badan kan. Mungkin dia boleh kurangkan sikitlah urgency tu. Kemudian satu lagi meditasi ataupun bersukan. Mungkin kalau dia isap rokok dan dia juga bersukan, mungkin dia ada limitasi lah sikit, kan. Maknanya kalau dia nak berlari dan sebagainya, memang mengah dia tu datang cepat. Tapi kalau dia berhenti isap rokok, mungkin dia punya performance dalam sukan dia tu ataupun dalam persenaman dia tu memang boleh meningkat lah. Kemudian satu lagi adalah meregangkan otot lah, iaitu melakukan senaman ringkas. Yang ini pun boleh juga, sama ada angkat tangan ataupun apa-apa je lah. Kalau kita tengok dalam YouTube memang banyak lah cara-cara nak meregangkan otot, kita boleh tengok je. Kemudian satu lagi adalah inilah, kalau perokok tu sendiri dia sebenarnya dia memerlukan bantuan orang sekitar dia, terutamanya orang yang satu rumah dengan dia lah. Kalau suami, isteri lah, dia memerlukan sokongan. Dan kemudian satu lagi untuk membantu ni, pertama tu jangan beli rokok lah. Yang contoh jangan beli rokok ni, contohnya macam kadang-kadang bila kadang-kadang ada setengah family tu dia duit gaji tu dia pool kan. Dia pool kan, suami kalau isteri bekerja, suami bekerja, dia poolkan duit tu. Jadi kan duit tu dia dah bagi-bagi kan. Yang tu untuk kereta, yang tu untuk rumah dan sebagainya kan. Jadi tiba-tiba portion untuk beli rokok. Tak. Isteri kena ada ni lah. Kena tahan. Jangan ada portion gaji tu untuk rokok lah. Kemudian dia kena ni lah, kena pastikan lah dengan siapa rakan-rakan suami dia tu bercampur lah. Contohnya macam mengetih dan sebagainya tu kan, pastikan rakan dia tu tidak merokok lah. Yang ni memang kena bagi tahu lah, kena peringatkan. Jadi sokongan moral dan juga nasihat daripada pasangan tu memang penting untuk pastikan yang si suami itu tidak dapat menguatkan semangat dia untuk berhenti merokok lah. Jadi apa faedah apabila seseorang itu berhenti merokok lah? Jadi yang ni kalau kita tengok dia ada beberapa siri. Kalau bila dah dalam 20 minit je dia tidak merokok. Jadi daripada dia punya denyutan nadi dan juga tekanan darah dia tu akan turun dan juga akan kembali kepada paras normal. 20 minit je dia tak merokok, benda boleh jadi kembali normal ke paras normal. Kalau 8 jam dia tak berhenti merokok, jadi dia dapat berjaya mengurangkan separuh daripada paras nikotin dan juga karbon monoksida dalam badan dan darah dia tu. Maknanya sebab badan kita ni Allah jadikan mana-mana bahan-bahan toksik tu memang badan kita memang kita boleh kita boleh buang daripada badan kita lah, sama ada melalui air kencing ataupun sama ada najis ataupun sama ada peluh ataupun daripada pernafasan, dia boleh kurangkan. So dalam 8 jam boleh kurangkan paras nikotin dan juga karbon monoksida. Kemudian dalam 12 jam paras karbon monoksida dalam darah sudah kembali kepada normal. Maknanya 12 jam cuma separuh hari itu pun dia dah dapat kembali kepada inilah, kepada normal. Dalam tempoh 24 jam dia dapat berjaya mengurangkan risiko serangan jantung secara perlahan-lahan. Maknanya kalau orang yang isap rokok dengan dikomparekan dengan orang yang tak isap rokok tu, jadi orang yang isap rokok tu dia punya dapat jantung dia tu lebih tinggi. Lepas dia 24 jam dia tak isap rokok tu, dia punya bahaya dia tu ataupun dia punya risiko tu dah sama macam orang yang tak isap rokok. Kemudian dalam 48 jam dia rasa deria bau dah semakin tajam dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya lah. Mungkin sebelum tu dia tak dapat deria bau ataupun rasa dia tu tak setajam ataupun tidak sharp ataupun tidak tepat. Jadi lepas 48 jam tu dia punya deria dia tu akan kembali semula kepada sebelumnya lah. 2 minggu hingga 3 bulan
bernafas menjadi lebih mudah dan lebih lebih tenaga dihasilkan lah. Maknanya kalau dia bersenam sebelum ni, kalau dia merokok pada masa yang sama dia main bola tu, maknanya dia mungkin dia boleh jadi cepat pancet dan sebagainya lah. Kalau dia berbasikal pun, mungkin orang lain yang tak isap rokok boleh jalan dalam beberapa kilometer mudah, dia dah cepat pancet. Tapi kalau dia dalam tempoh 2 minggu ataupun 3 bulan, 2 minggu hingga 3 bulan dia tidak isap rokok tu, jadi dia punya tenaga tu boleh datang balik. 3 hingga 9 bulan anda sudah biasa mengelak daripada tabiat merokok, anda dapat bernafas dengan lebih dalam dan rasa lebih segar. Maknanya mungkin sebelum 9 bulan tu pemikiran tu datang, dia punya urgency tu datang, dia punya craving, dia punya kedagihan tu datang. Tetapi lepas 3 hingga 9 bulan tu dia boleh hilang. Tapi itu pun terpulang kepada seseorang yang isap rokok tu lah, dia punya klasifikasi dia macam mana. Adakah dia pengisap rokok tegar ataupun dia pengisap rokok sosial. Maknanya isap rokok sosial ni maknanya dia tak berapa nak isap rokok sangat. Tapi bila berjumpa dengan kawan-kawan yang isap rokok, dia pun isap rokok juga. Yang tu mungkin lagi senang nak berhenti lah. Kalau yang tegar ni mungkin susah sikit. Maksudnya yang tegar ni baru je buka mata kan, buka mata dari tidur tu, first thing yang cari rokok. Yang tu memang kalau nak sendiri apa semua tu, kalau menghadapi kegagalan tu, memang kita cadangkan datang ke klinik yang berdekatan. Kita ada klinik berhenti merokok lah. Kemudian 5 tahun, yang ni kalau untuk wanita risiko dia rendah lah untuk dapat serangan stroke dan juga kanser cervix. Sama macam orang tidak pernah hisap rokok. Ke sana.
Okay, dengan berhenti isap rokok juga boleh ni lah, boleh meningkatkan kesihatan pergigian lah. Jadi apa, gusi jadi sihat, gigi pun apa, kalau perokok ni biasanya kuning dan sebagainya, kalau dia berhenti isap rokok dia boleh ni lah, boleh mengurangkan kuningan tu. Kemudian yang paling penting sekali ni lah, mengurangkan bau mulut daripada merokok lah. Kemudiannya kan sebab bila isap rokok ni dia bukan dia susah nak berhenti. Jadi sementara nak berhenti tu dia adalah kita minta orang kata etika merokok kepada perokok ni kan. Jadi contohnya macam ni lah, kalau dalam rumah tu jangan isap rokok lah. Kalau nak isap rokok di luar rumah. Kemudian satu lagi dalam kenderaan, jangan isap rokok dalam kenderaan. Kemudian kalau ni lah di tempat orang-orang awam ataupun tempat orang-orang ramai berkumpul, tidak isap rokok. Yang tu kita minta lah, yang kalau sebelum dia berhenti tu at least ada ethics lah dalam dia punya isap rokok tu. Kemudian kita juga ni lah, kalau berani lah mana-mana perokok ni kita tegur lah, kan. Tapi cuma kalau nak tegur tu kena ni lah, dia ada tata cara dia lah. Pertama tu niat kena baik lah, maknanya niat bukan niat amal malu lah. Niat kena baik. Kemudian satu lagi kita gunakan perkataan yang baik lah, kan. Kemudian luah dengan sopan dan juga berhemah. Itu kalau ada ni lah, kalau ada keberanian untuk menegur lah. Cuma kalau dalam iklan TV tu yang KKM tu dia tunjuk apa, dia tunjuk macam tu kan, gitu kan. Jadi bolehlah kita tengok pada jenis orang yang merokok tu lah, kalau nampak macam muka baik apa tu kita boleh tegur lah kan. Kemudian tindakan-tindakan perundangan lah. Dia di dalam undang-undang kita ni, kita ada PPKHT 2004 ataupun peraturan hasil tembakau. Peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Yang PPKHT ni dia bawa Akta Makanan 2000 Akta Makanan 1984 lah. Jadi di bawah akta ataupun peraturan-peraturan ni parlimen dia ada luluskan undang-undang tempat-tempat mana yang dilarang merokok, dan juga dia juga dah tentukan kompaun dan juga denda lah. So ada 23 tempat yang tidak boleh hisap rokok lah kalau berdasarkan dalam PPKHT itu. Pertama adalah dalam mana-mana kawasan taman awam, kecuali tempat letak kereta awam terbuka. Maknanya kalau taman-taman awam ni maknanya macam apa, tempat permainan dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kat situ tak boleh hisap rokok. Kemudian dalam mana-mana kawasan awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan. Contohnya dalam masjid pun sebenarnya tak boleh. Sama ada dalam ataupun luar. Memang tak boleh nak isap rokok sebenarnya. Kemudian di mana-mana kawasan taman asuhan kanak-kanak. Itu pun tak boleh. Kemudian dalam mana-mana kawasan premis kerajaan. Jadi premis kerajaan ni contohnya macam pejabat kesihatan, contohnya macam klinik kesihatan, contohnya macam apa, hospital. Itu pun memang tak boleh isap rokok. Kemudian dalam mana-mana menara cerapan, tapak perkemahan, titian kanopi dan 5 meter dari laluan masuk ataupun keluar titian kanopi. Ini dalam taman negara ataupun taman negeri. Kalau contohnya taman negara kita ni kat Pahang tu kan. Itu pun dalam tu memang tak boleh nak isap rokok, especially dalam tapak perkemahan dia itulah. Kemudian dalam mana-mana pusat hiburan ataupun teater, kecuali mana-mana pub, disco, kelab malam ataupun kasino. Jadi yang pub, disco itu memang dah ni kan. Tapi maksudnya dalam mana-mana pusat hiburan tu, dalam pawagam dan sebagainya tu memang tak boleh isap rokok. Kemudian di dalam mana-mana kawasan hospital ataupun klinik, itu memanglah tak boleh lah. Kemudian di dalam mana-mana lift ataupun tandas awam, yang ni pun memang tak boleh. Kemudian di dalam mana-mana kenderaan awam ataupun hentian pengangkutan awam, tak boleh juga. Di dalam mana-mana tempat kerja yang berhawa dingin dengan suatu sistem hawa dingin berpusat, yang ni pun tak boleh juga. Kemudian di dalam mana-mana bas sekolah, di mana-mana kawasan kafe internet, di mana-mana kawasan perpustakaan, di mana-mana kawasan tempat latihan khidmat negara, di mana-mana tempat ataupun di mana-mana kawasan stesen minyak. Ini memang kalau stesen minyak ni bukan saja ni lah, bukan saja kesihatan. Kalau kita tengok kan yang terbakar dan sebagainya tu kan, sama memang setengah tu disebabkan oleh ni lah, oleh sebab-sebab yang sebab-sebab yang bahaya lah. Kemudian di mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan di dalam suatu bangunan selain bangunan kediaman. Jadi mana-mana kawasan kan memang digunakan di mana orang ramai berkumpul.
Memang tidak dibenarkan isap rokok lah di situ. Di mana-mana kawasan stadium, kompleks sukan, pusat kecergasan ataupun gimnasium. Ini semua tempat-tempat yang orang pergi lah, orang pergi bersenam dan sebagainya lah. Kemudian di mana-mana kawasan institusi pendidikan ataupun institusi pendidikan tinggi. Jadi yang ini contohnya macam sekolah, universiti, pun tak boleh isap rokok sebenarnya. Kemudian di mana-mana tingkat yang mempunyai kaunter perkhidmatan di dalam bangunan. Ini pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kaunter perkhidmatan ni biasanya orang beratur dan sebagainya, menunggu giliran. Jadi dalam tu pun memang tak boleh isap rokok lah. Di mana-mana kawasan di kompleks membeli belah, di mana-mana bangunan ataupun tempat pembinaan kanak-kanak ataupun taman. Jadi dia kalau tempat-tempat macam ni, kalau tiba-tiba ada orang isap rokok, sebab kita punya penguat kuasa tak ramai. Tapi sebenarnya tuan-tuan boleh buat aduan. Jadi aduan ni boleh dihantar ni lah, hotline pada nombor ni lah, 01 sampai ataupun yang biasanya yang kalau kita di pejabat kesihatan, kita terima aduan dari dalam bentuk CISPA lah, kan. Jadi adu je dalam, sama ada dalam nombor ni ataupun dalam CISPA, memang kita akan, biasanya anggota penguat kuasa kita akan turun dalam kawasan tu untuk tengok mana-mana ada mana-mana ada orang isap rokok dan sebagainya lah. Kalau nak buat aduan tu, at least dia kena ada lah nama kedai ataupun nama lokasi dan juga jenis kesalahan tu lah. Kemudian bermula 1 Januari 2019, semua premis makanan termasuk tempat makanan berbuka pun memang tidak boleh isap rokok. Tadi boleh, kalau di tempat-tempat macam ni, kalau ada orang isap rokok, boleh je buat aduan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Berbeza sikit kalau di hospital, memang kita ada unit kesihatan awam, yang tu penguat kuasa kita boleh datang, boleh compound je. Kemudian peraturan ni, di bawah peraturan PPKHT ni, kesalahan dia ni kalau didakwa ataupun dibawa ke mahkamah dan kemudiannya mahkamah ataupun magistrate mendapati ada kesalahan, jadi magistrate boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM10,000 ataupun penjara dalam tempoh tidak melebihi 2 tahun. Jadi rugi. Kalau sebab tu macam isap rokok masuk penjara kan. Jadi tak ni lah. Tapi so far banyak yang daripada kita ni banyak ni lah. Banyak yang kena denda duit lah. Ada yang tapi tak melebihi RM10,000 lah. Tapi walaupun kena dalam RM5,000 ataupun RM1,000, tapi itu masih lagi duit lah. Kan. Jadi daripada isap rokok apa semua, daripada kena denda, baik yang isap rokok lah. Kemudian satu lagi yang penting, yang ni pun mungkin banyak orang terlepas pandang, adalah di bangunan-bangunan ini, walaupun dia digazetkan, tetapi yang owner ataupun majikan, dia kena tepek juga signage tu, no smoking in this area. Actually sebenarnya kalau dalam tempat tu, contohnya macam dalam pusat hiburan tadi tu kan, bila anggota kita masuk, dia tak ada stiker tu, sebenarnya boleh juga di-compoundkan. Jadi itu tanggungjawab majikan ataupun tuan punya permis tu untuk kena letak stiker macam ni, no smoking in this area. Kemudian satu lagi, dalam akta ni juga dia memberi penekanan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Actually kalau anggota penguat kuasa kita dapat tangkap mana-mana kanak-kanak lah yang berusia 18 tahun ke bawah tu, memang kita boleh compound dia tidak melebihi RM1,000. Dia macam-macam, sama ada hasil tembakau, sama ada dia tengah hisap, ataupun sama ada benda tu dalam simpanan dia. Kalau kantoi memang kita boleh ni lah, kita boleh keluarkan compound lah. Kemudian yang last sekali adalah ni lah, majlis fatwa kan, status rokok di sisi agama lah. Jadi muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-37 pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan. Daripada mana sumber dia? Daripada dua lah, daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Kalau Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Macam kita tengok tadi, merokok dengan ada banyaknya bahan-bahan kimia yang berbahaya tu, terpuntin, bar dan sebagainya tu, kita hisap boleh menyebabkan kerosakan pada badan kita. Bukan saja pada badan perokok, malah orang di sekeliling dia tu. Jadi dia membawa kepada kebinasaan. Dan kemudian satu lagi hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah, tidak memudaratkan orang lain dan tidak saling memudaratkan antara satu sama lain. Dia tak memudaratkan diri dia, dia tak memudaratkan orang lain lah.
eh. Jadi itu dua antara sumber-sumber yang dijadikan pegangan dalam majlis fatwa tu untuk mengharamkan rokok. Eh. Okey, ada apa-apa soalan? Yang ni last. Ya, tuan. Ya. Oh, okey. Oh, soalan lah. Dia actually kerajaan walaupun apa orang kata? Itu pun nasib baik soalan tu macam tu kan. Kalau kata kerajaan keluar fatwa haram rokok tapi jual rokok. Lagi teruk lah kan. Dia sebenarnya macam ni. Kaedah kita apa dalam kerajaan ni, kita tak boleh nak buat total haram. Kalau total haram, dia akan jadi orang kata apa? Penyeludupan. Actually kalau penyeludupan tu kita tak nak yang tu. Jadi walaupun benda tu dia bahaya, kita kena kontrol. Jadi salah satu benda kaedah kontrol adalah cukai lah. Kita bagi lesen, sebab setiap lesen tu akan dikenakan cukai lah, sama ada oleh PBT ataupun oleh kerajaan pusat. So kita kontrol, kita tak boleh nak haramkan, sebab kita bimbang kalau kita tengok sejarah kan. Contohnya macam tahun 1920, masa tu Amerika dia ban arak kan. Kan jadi macam-macam kan, dengan datangnya Al Capone dan sebagainya tu kan, dengan pembunuhan di kiri kanan apa semua. Sebab bila benda tu diseludup, geng-geng kongsi gelap apa semua ni, dia dapat keuntungan yang banyak. Jadi bila dia dapat keuntungan yang banyak, satu, kerajaan tak dapat duit lah, kan. Kemudian satu lagi itu, dengan duit tu dia boleh menyebabkan kerosakan kepada masyarakat, kan, dengan pembunuhan, beli senapang dan sebagainya lah, kan. Jadi sebab tu rokok ni walaupun fatwa dikeluarkan sebagai haram, satu tu sebab kita, masyarakat kita majmuk kan, kita ada orang Islam, kita ada bukan Islam. Jadi untuk yang bukan Islam memang dia tak peduli dengan fatwa ni, kan. Jadi dia boleh isap rokok, tapi kita lah orang Islam, kita dah tahu fatwa menyatakan haram, so kita kena pegang lah pada fatwa tu, kan. Tapi ada je kalau macam bila kita berbincang macam ni kan, ada je orang kata kan, alah fatwa ni tak payah ikut, dia berdasarkan kepada dalil yang kita pegang. Dia macamlah dia tu hebat lah kan, pasal majlis fatwa tu pelbagai alim ulama yang ada dalam tu kan, sebelum dia nak keluarkan fatwa pun dia panggil pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, baru fatwa tu dikeluarkan. Jadi macam mana orang boleh orang persoalangan yang mana ilmu dia tak tinggi mana kan, boleh mempersoalkan fatwa kan. Jadi tak betul, kan. Jadi sebab tu kerajaan memang dia kena bagi lesen, sebab melalui lesen tu kita kerajaan kontrol, mengawal berapa banyak kedai yang boleh jual rokok kan, ataupun kerajaan tahu di mana aliran rokok-rokok tu pergi ke mana lah, dia punya orang kata apa tu, dia punya bukan cabang, dia panggil apa, dia punya networking dia tu. Jadi kat situ kita boleh kontrol lah. Jadi itulah kenapa kita kenakan cukai. Satu cukai tu betul lah, boleh membawa ni lah, daripada cukai tu jugalah kalau tuan-tuan tengok kan, kat situlah kita nak buat jalan, kat situlah nak bayar gaji doktor dan sebagainya lah kan. Tu one of the thing lah. Okay. Ya tuan. Macam mana? Dia vape ni dia benda baru. Sebab rokok ni dia dah lama, 1910 pun dah ada, 1900 pun dah ada. Jadi researchers tu dia dah boleh tengok dah apa yang terjadi. Kalau dia tengok orang ni ada penyakit ni, dia boleh tengok balik. Yang ni apa dia punya gaya hidup dia. Kadang-kadang ada yang tak aktif, ada yang merokok. Jadi sebab tu dia boleh pinpoint yang rokok boleh menyebabkan kanser itu, kanser ini apa semua. Sebab dia ada kajian dia. Tapi vape ni dia relatively benda baru lagi. Even kalau yang macam kalau kita tengok literature dan sebagainya tu, kita boleh tahu berapa persen orang isap rokok, berapa persen mati sebab isap rokok. Tapi yang vape ni dia tak ada lagi percentage yang kuat lah. Cumanya adalah kalau dalam CDC USA US apa semua tu dia ada keluarkan lah. Dia cuma keluarkan bilangan sahaja. Mungkin dalam 20,000 30,000 orang mengalami kerosakan paru-paru disebabkan kerana vape.
Dia cuma boleh keluarkan nombor macam tu je, tapi dia tak boleh nak, dia tak boleh nak kata 30 kali ganda macam tu. Jadi vape ni dia benda baru. Cumanya sama seperti perokok ni, jadi orang yang isap vape ni adalah orang yang berbakti kepada masyarakat jugalah. Sebab 10 tahun lepas dia isap vape ataupun 20 tahun lepas dia isap vape, baru kita tahu kesan-kesan vape tu. Kan? Jadi mereka juga berkhidmat kepada ni lah, masyarakat. Kalau kita nak tengok kat situ lah. Jadi sebaik-baiknya vape ni pun janganlah. Sebab vape ni kalau kita tengok pun memang duit juga. Kan? Nak beli dia punya tu lagi, nak beli dia punya cartridge lagi kan. Ini apa? RM50, RM20 kan. Kalau kita apa? Tak isap vape, tak isap rokok, dah masa berapa? 5 tahun kan. Boleh pergi umrah kan. Kan? Banyak dia punya tu. Baik jangan isap rokok, baik jangan isap vape. Lagi soalan? Tak ada. Saya rasa tak ada lah kot. Kalau tak ada soalan, kita tutup lah kita punya perbincangan ni dengan tasbih kafirah dan surah Al-As.